Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-151 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan sahabat yang kelihatan di ruang komen, saya nampak ada Hardi Suhaimi, Rohidah, Ruziah, Ninda Anis, Zaliha Kamaruddin, Zimah Dun, Nurhayati Yahya, Syarina Osman, Sarah Abdul Razak, Ummi Zayhadi, Nurhayati Yahya, Nurazia Mukhtar, Jami'ah Abdul Rahman, Arif Taib, Rozana Aziz, Nurul Hidayat, Kamizah, Safiyah Sapian, Muhammad Nizam Rahadi, Hasiyah Nun, Syed Ahmad, Salina Muhammad Nur, kemudian Norisa Wan Hasan, Laila Umar, Zahara Alias, Yaya Lia, Aminah Hitam, Kati Khairuddin, Hasliza Abdul Rahman, Ayahman, Siti Mazura, Nazifah, Virta Delima, Aisyah Uthman, Nurahim Sharif, kemudian Kasih Masya, Saadiyah Hassan, dan juga Nurdin Cik Din, Nora Darus, kemudian Rafidah Mustafa, Rohidah Abdul Rahman, Karimah binti Abu Bakar, Muslimah Mahmud, Zakia Muhammad Nin, Nurzimah Hasbullah, dan juga Nasir serta Syarifah Maryam, dan juga Siti Aisyah dan Ilamat. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada semua yang melapangkan masa bersama pada setiap hari jam 6 petang dalam pertemuan program Hamba Ilahi, dan kita telah tiba pada siri yang ke-151. Syukur Alhamdulillah. Pada hari ini, sebelum kita mulakan, marilah seperti biasa kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita baru selesai semalam tajuk bab berkenaan dengan zikir-zikir sebelum daripada tidur. Sebelum daripada itu kita telah baca bacaan zikir ketika mana solat witir. Sebelum daripada itu zikir yang diucapkan selepas maghrib. Sebelum daripada itu bacaan ketika mana mendengar azan maghrib. Sebelum daripada itu zikir selepas asar hingga matahari terbenam. Dan sebelum daripada itu adalah zikir ketika mana selepas zuhur sehinggalah masuknya asar. Kemudian kita telah baca ketika mana matahari mula meninggi, zikir ketika mana matahari sedang terbit, dan juga kita telah belajar berkenaan tentang zikir pagi dan petang. Lalu hari ini kita nak sambung daripada bab yang ke-29. Bab yang ke-29, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, makruh tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-29 ini bertajuk makruh tidur tanpa mengingati Allah, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom kita lihat apakah catatan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini. Okey. Sebab itu tajuknya dalam bahasa Arab, babu karahiyatin naum
min ghairi zikrillahi ta'ala. Makruh tidur tanpa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya pasti sahabat-sahabat semuanya ada sedikit sebanyak yang sahabat-sahabat baca, yang sahabat-sahabat amalkan, tapi janganlah kita tidur dalam keadaan langsung kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Nawawi di sini? Warawaina fi sunani Abi Daud bi isnadin jayyid an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a matja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Apakah sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di satu tempat, dia berada pada satu tempat, dan pada waktu itu apa yang dia buat? Lam yadhkurillaha fih, dia langsung tidak ingat Allah pada tempat tersebut. Kanat alaihi minallahi tirah, sabda Nabi SAW, dia akan mendapat aib. Dia akan mendapat aib. Lalu ini apakah maksud tirah yang kita nampak dalam hadis? Maka nanti akan diterangkan oleh Imam Nawawi pada hujung perenggan itu apakah maksud tirah. Lalu tirah memberi makna tara alif ta marbutah tirah. Tirah memberi makna yang pertama adalah nuqs, iaitu kekurangan ataupun aib. Tetapi terjemahan yang lain untuk tirah yang kebanyakannya diguna adalah pada waktu itu memberi makna hasrah, penyesalan. Lalu dua makna boleh. Orang yang mana dia duduk pada suatu tempat langsung tak ingat Allah, dia mendapat kekurangan, mendapat aib, dan juga dia mendapat penyesalan. Kenapakah pada waktu itu dia mendapat aib, kekurangan? Maksud aib di sini adalah dia habiskan masa dia beberapa lama dalam keadaan tak mendapat apa-apa ganjaran dan pahala. Maka itu satu aib, itu suatu kekurangan. Walaupun dia tidak melakukan dosa, tetapi bila dia langsung tak ingat Allah, tak beroleh pahala, tak beroleh ganjaran, maka pada waktu itu dia akan mendapat kekurangan, iaitu tidak mendapat sebarang pahala. Begitu juga sabda Nabi SAW. Dan sesiapa yang berbaring, ataupun maksudnya tidur, di suatu tempat dan tidak menyebut nama Allah, dia akan mendapat aib dalam kurungan, kekurangan, dan juga memberi makna penyesalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nak menyesal? Kenapa dianggap kekurangan apabila tak ingat Allah? Sebab zikir-zikir yang kita telah baca, kesemuanya pada waktu itu adanya pahala yang besar. Kerana ianya adalah sunnah daripada baginda Nabi SAW. Dan bayangkan orang yang membaca zikir sebelum daripada tidur, mengamalkan sunnah baginda Nabi sebelum dari tidur, maka tempoh yang dia tidur, yang pada waktu itu mungkin 4 jam, ada yang 5, ada yang 8, waktu PKPD banyak orang kat rumah, mungkin ada yang 10, ataupun mungkin ada yang separuh hari dia, 12 jam dia tidur. Maka dalam keadaan pada waktu itu dia tidak berzikir mengingati Allah, mengamalkan adab dan juga zikir sebelum tidur, maka tidurnya itu adalah tidur yang tak mendapat apa-apa pahala. Berbeza dengan seseorang yang mana sebelum daripada tidur dia ingat Allah, dia baca zikir dan doa yang diajar oleh baginda Rasulullah, maka sebenarnya sepanjang dia tidur itu semuanya adalah pahala, semuanya adalah ganjaran. Maka sebab itu rugi berjam-jam dia tidur tak mendapat apa-apa, padahal dia boleh dapat sesuatu pahala dan ganjaran yang luar biasa. Maka sebab itu sabda Nabi, yang duduk dekat satu tempat tak ingat Allah, dia akan mendapat kerugian dan akan mendapat penyesalan. Orang yang berbaring ataupun tidur, dia tidak ingat Allah langsung, dia akan mendapat kerugian dan dia akan mendapat penyesalan. Saya rasa makna kerugian lagi tepat.
kerana perkataan tirah diterjemahkan sebagai nuqs, kekurangan. Lalu kita tukarkan kepada ataupun kita tulis atasnya makna kerugian dan slash kerana dalam terjemahan syarah disebut hasrah, penyesalan. Lalu aib itu tukarkan kepada kerugian dan juga penyesalan. Sebab itu kata Imam Nawawi, perkataan at-tirah, kata Imam Nawawi, qultu at-tirah, apakah maksudnya? Wa ma'nahu nuqs. Kata Imam Nawawi, perkataan tirah bermaksud cacat, rugi, kerugian. Pendapat lain mengertikan dia dengan makna kekurangan ataupun diterjemahkan sebagai aib. Lalu sebab itu, siapa yang di sini berazam dia tak tidur dah lepas ni kecuali ingat Allah. Banyak dah doa kita baca tentang sebelum daripada untuk tidur. Maka sepatutnya ada sesuatu yang kita dah mula bawa dalam amalan, mungkin ayatul kursi, mungkin 3 kul, mungkin Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, mungkin ada doa yang tertentu. Lalu sama-sama kita azam, kita takkan tidur selepas daripada ini, kecualilah pada waktu itu kita mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik kepada yang belum untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Seterusnya bab yang ke-30, muka surat 198. Lalu mohon sahabat-sahabat catat bab yang ke-30, muka surat 198. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, zikir ketika mana terbangun pada malam hari dan mahu tidur kembali. Dia bangun contohnya pukul 3 dan kemudian lepas tu dia nak tidur balik. Maka ada zikirnya, ada bacaan dia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, amin ya rabbal alamin. Moga Allah kabul dan moga Allah terima akan niat sahabat-sahabat semua. Lalu bab yang ke-30, zikir ketika mana terbangun pada malam hari dan dia nak tidur semula. Sebab itu Imam Nawawi membawakan tajuk babu ma yaqulu idza stayqadha fil lail wa arada an-nawma ba'dah. Dia nak tidur balik. Lalu tak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia dah bangun, dia nak tidur balik, tak ada masalah. Tapi tidurlah dalam keadaan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa'lam, perlu diketahui, annal mustayqidha bil laili ala darbain. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui ada 2 kategori orang yang terbangun pada waktu malam. Orang yang terbangun pada waktu malam ada 2 jenis. Yang pertama, orang yang tidak tidur lagi. Dia bangun sama ada pukul 3, pukul 4, pukul 5, 5.30 dan dia dah tak tidur lagi. Dia nak teruskan pada waktu itu dengan tugasan dia ataupun dengan ibadah dia ataupun dengan zikir dia, maka itu hak masing-masing. Maka ada orang yang mana pada waktu itu dia tak nak tidur lagi. Kata Imam Nawawi, zikir-zikirnya kami telah jelaskan di awal kitab. Lalu orang yang dah bangun, dia dah tak nak tidur balik, apakah zikir yang dia nak bangun, zikir yang dia nak baca ketika mana bangun? Imam Nawawi telah sebutkan pada bab yang bab yang kedua, muka surat 78, zikir ketika mana bangun daripada tidur. Lalu sahabat-sahabat catatkan di situ, pada sebelah daripada kami telah jelaskan pada awal kitab ni. Maka sahabat-sahabat tulis nota dia, bab yang kedua, muka surat 78, bermula riwayat 38 sampailah riwayat yang ke-44. Lalu nak baca doa apa bila bangun tidur? Bila nak bangun terus dah tak nak tidur balik, nak baca apa? Lalu pada waktu itu ada doa seperti seperti alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada doa seperti alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Ada doa seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada doa seperti alhamdulillahillazi khalaqan nawma wal yaqadha. Ada doa seperti subhanallah 10 kali dan juga zikir-zikir yang lain.
Maka berkenaan tentang orang yang bangun dan dia tak nak tidur balik, dia nak terus bangun, maka kita boleh rujuk muka surat 78 bab yang kedua, riwayat yang ke-38 sampailah riwayat yang ke-44. Lalu kita dah baca dah waktu tu. Adakah masih ingat? Adakah masih ingat bab yang kedua? Ini kita belajar awal dulu. Ketika mana permulaan bulan 2 kita belajar. Permulaan bulan 2. Ada tak yang masih ingat bab yang kedua? Zikir-zikir bangun tidur. Lalu orang yang amal dia akan ingat. Sama ada satu doa, dua doa, maka dia akan ingat. Lalu kita dah belajar dah di situ. Seterusnya ada kategori yang kedua, kata Imam Nawawi. Ada orang yang mahu tidur semula. Dia nak tidur balik. Kelompok kedua ini dianjurkan berzikir kepada Allah Ta'ala sehinggalah dia tertidur balik. Maka kelompok yang kedua ini dianjurkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampailah dia tidur balik. Maka dia zikir. Sama macam contoh sebelum tidur, maka sama juga di sini sebelum ketika mana dia dah bangun. Mungkin dia nak pergi bilik air. Mungkin pada waktu itu dia nak buat sesuatu. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada waktu itu dia bangun dan kemudian pada waktu itu dia tidur semula. Dan dia bacalah zikir sebelum daripada itu. Dia bacalah apa-apa zikir. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang mahu tidur semula, kelompok kedua ini dianjurkan berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga dia tertidur semula. Sehinggalah dia tertidur semula. Lalu ada zikir-zikir dia. Apakah zikir-zikir dia? Maka jom kita lihat. Okey. Zikir untuk keadaan ini sangat banyak. Sangat banyak dalam riwayat kata Imam Nawawi untuk orang yang bangun kemudian dia nak tidur semula. Antaranya adalah telah dijelaskan dalam penjelasan mengenai kelompok pertama. Ada sebahagian zikir yang kita boleh baca ketika mana bangun daripada tidur. Boleh juga baca itu. Tetapi boleh juga baca riwayat-riwayat yang berikut. Apakah dia? Riwayat yang pertama, riwayat yang ke-288. Lalu kata Imam Nawawi dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Okey, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Di sini Ibnu Allan menceritakan sedikit tentang sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit kerana dia antara sahabat yang banyak berjasa dan sangat dekat dengan Nabi SAW. Kita baca sedikit. Ibnu Allan menukilkan, siapakah Ubadah bin Samit? Ubadah bin Samit kunyahnya adalah Abul Walid. Namanya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat Ansar daripada kalangan Khazraj. Orang Ansar ada dua. Ada dikenali daripada Auf, daripada Aus, dan ada juga dikenali daripada Khazraj. Maka Ubadah bin Samit daripada Khazraj. Beliau adalah sahabat yang agung, As-Sahabiyul Jalil, dan beliau adalah adik-beradik dengan Uwais bin Samit. Ada seorang lagi sahabat bernama Uwais bin Samit, merupakan adik-beradik dengan Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Apakah antara kelebihan beliau? Beliau antara orang Ansar yang awal masuk Islam. Sebab itu beliau pernah hadir sebelum Nabi berhijrah. Nabi jumpa dengan orang Madinah beberapa kali. Sehingga terjadinya perjanjian Aqabah pertama dan juga perjanjian Aqabah yang kedua. Daripada perjanjian Aqabah yang kedua, pada waktu itu Nabi telah lantik 12 orang ketua yang mana mereka akan menguruskan Madinah sampailah Nabi SAW tiba. Lalu semua tu Ubadah bin Samit ada. Ubadah bin Samit dah ada daripada perjanjian Aqabah pertama. Bererti di antara orang Ansar yang awal masuk Islam, daripada kalangan Ansar yang terkemuka. Dan ketika mana pada perjanjian Aqabah yang kedua, Nabi lantik 12 orang ketua untuk menguruskan Madinah sebelum Nabi tiba. Maka Ubadah bin Samit termasuk daripada salah seorang daripada 12 orang perwakilan 12 orang ketua tadi. Dan beliau menghadiri semua angkatan ketenteraan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mana Nabi datang ke Madinah, Nabi persaudarakan Ubadah bin Samit dengan salah seorang sahabat muhajirin yang bernama Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan semenjak daripada itu, Nabi meletakkan dia dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menguruskan urusan harta-harta zakat. Ini adalah antara tugasan Ubadah bin Samit. Pada zaman Umar bin Khattab, pada waktu itu Umar bin Khattab melantik Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, sebagai wakil daripada pihak Umar bin Khattab untuk uruskan Syam. Dan antara guru-guru agama yang Umar bin Khattab hantar untuk mengajar penduduk Syam agama, antaranya adalah Muaz bin Jabal, antaranya Abu Darda, dan juga antaranya adalah Ubadah bin Samit. Kenapa? Sebab Ubadah bin Samit ni daripada zaman Nabi telah berikan kepercayaan kepadanya. Selain menguruskan harta zakat, tugasnya adalah mengajar ahlu suffah Al-Quran. Tugas yang besar, sebab waktu tu Nabi masih hidup. Nabi dah berikan tauliah kepadanya untuk pada waktu itu menguruskan harta-harta zakat dan juga mengajar Al-Quran kepada ashabus suffah. Lalu ketika mana kota Syam dibuka, Syam yang dikenali sebagai Syria, Palestin dan juga Jordan pada zaman kita, pada waktu itu telah dibuka. Umat Islam mula berhijrah ke sana. Maka antara guru-guru Al-Quran yang Umar bin Khattab hantar, antaranya adalah Ubadah bin Samit. Diringkaskan cerita, pernah satu ketika gubernur Syam pada waktu itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ada beberapa perkara yang dia tidak bersetuju dengan Ubadah bin Samit. Lalu pada waktu itu dia marah Ubadah bin Samit. Maka Ubadah bin Samit kata, aku takkan duduk di satu negeri bersama dengan kamu, wahai Muawiyah. Maka dia balik ke Madinah. Bila Umar bin Khattab nampak dia balik, Umar bin Khattab tanya, kenapa kamu pulang, wahai Ubadah? Bukankah aku berikan kepada kamu tugasan untuk mengajar penduduk Syam Al-Quran? Maka dia ceritakan kepada Khalifah. Terus Khalifah berkata, maka tidak boleh, tidak ada kebaikan pada negeri yang kamu tinggalkan. Tak ada kebaikan pada negeri yang kamu tinggalkan. Umar bin Khattab perintahkan dia untuk pergi ke Syam semula. Dan pada waktu itu menulis surat kepada Muawiyah untuk Muawiyah jangan mengganggu Ubadah bin Samit untuk sebarang perkara. Kalaulah tidak, Muawiyah akan ditarik dan dikeluarkan daripada jawatan dia. Lalu daripada sini kita nampak kelebihan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, walaupun mungkin kita jarang mendengar nama beliau. Lalu Ubadah bin Samit, seorang sahabat agung antara penduduk Madinah yang awal masuk Islam. Beliau meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, man ta'arra minal layli faqal. Apakah terjemahan dia? Sesiapa yang terbangun pada malam hari, maka dia pun mengucapkan, apakah dia? Jom sama-sama sahabat ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwah illa billah. Lalu dia baca zikir ini. Kemudian thumma qala, kemudian dia membaca doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ataupun sabda Nabi, au da'a, ataupun dia berdoa dengan apa-apa jua doa. Dia doa dengan apa-apa doa. Dia baca zikir tadi, kemudian disebut Allahumma ghfirli ataupun sebarang doa yang lain. Sabda Nabi SAW, ustujibalah, akan dikabulkan permintaan dia. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuh, ketika mana dia berwuduk dan kemudian dia solat sekejap sebelum dia tidur balik, akan diterima solatnya. Maka apakah zikir tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwah illa billah. Dan kemudian Allahumma ghafirli,
ataupun sebarang doa yang lain. Lalu riwayat ini, kata Imam Nawawi, perubahan pada susunan perkataannya ada dalam banyak riwayat. Maka kalaulah kita dah biasa dengan sesuatu sebutan, tak menjadi masalah. Sebagai contoh, Imam Nawawi tegaskan pada perenggan seterusnya, terjemahan saya tak baca, sahabat boleh tengok sendiri, sebab ini zikir yang kita dah biasa ulang-ulang dia punya terjemahan. Maka apakah tadi? Baca zikir tadi, sebut Allahumma ghafirli ataupun sebarang doa, Allah akan kabulkan doa tersebut. Kata Imam Nawawi, demikian ulasan saya berdasarkan apa yang kami dengar secara tepat dan berdasarkan manuskrip asal daripada Sahih Al-Bukhari. Ini Imam Nawawi nukilkan daripada manuskrip Sahih Bukhari yang dia dapat. Namun Imam Nawawi sebut ada riwayat yang berbeza-beza susunan perkataan dia. Contohnya, lafaz la ilaha illallah yang dilafazkan sebelum Allahu Akbar tidak disebut dalam banyak manuskrip yang lain. Lalu tak ada la ilaha illallah. Terus alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar pun ada pada sebahagian manuskrip. Itu yang pertama. Kemudian Al-Humaidi juga tidak menyebutkan ucapan la ilaha illallah dalam kitab beliau Al-Jam'u Bainas Sahihain, yang mana Al-Humaidi menggabungkan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya, lafaz ini namun disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi dan selainnya, manakala riwayat Imam Abu Daud tidak menyebutnya. Lafaz ighfirli au da'a, sama ada pada waktu itu menyebut ya Allah ampunilah aku, ataupun berdoa dengan apa jua doa. Kata Imam Nawawi, perkataan au itu sebenarnya adalah perkataan keraguan daripada salah satu perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim. Lalu dia syak sama ada riwayat Nabi itu berbunyi, Nabi suruh doa Allahumma ghafirli, ataupun Nabi SAW pada waktu itu sebut boleh berdoa dengan apa jua doa. Okey, seorang syekh daripada kalangan Bukhari, iaitu Al-Walid bin Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dan selain mereka, pada lafaz hadis ini, lafaz ta'arrah dengan huruf ra, tasydid bererti bangun. Lalu sebenarnya daripada riwayat ini kita nampak ada beberapa riwayat yang mana diterangkan juga oleh Ibnu Allan dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah. Ada riwayat-riwayat yang mana susunan dia ada terkedepan dan ada terkebelakang. Namun kata Imam Nawawi, yang aku dapat daripada Sahih Bukhari adalah riwayat seperti ini. Tetapi kalaulah dalam sebahagian kitab doa kita biasa dan kita dah biasa amal dengan susunan yang ada yang ke depan, ada yang ke belakang, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Lalu inilah doa yang kita boleh baca. Bangun daripada tidur dan pada waktu tu nak tidur balik, maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ghafirli, ataupun apa jua doa yang lain, dan kemudian tidur semula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya riwayat yang kedua. Riwayat yang ke-289. Adakah jelas? Bolehkah saya teruskan riwayat yang seterusnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bolehkah kita teruskan riwayat yang seterusnya? Jom kita lihat riwayat yang seterusnya. Apakah kata Imam Nawawi? Imam Nawawi meriwayatkan dalam riwayat yang ke-289, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abu Daud, dengan sanad yang tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun pada waktu malam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun pada waktu malam, maka apakah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang berikut. Apakah doanya? Jom sama-sama kita baca.
la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu ianya termasuk juga daripada sebahagian daripada permulaan surah Ali Imran, muka surat pertama surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi kepada yang baru join dan juga bantu sebarluaskan. Maka di sini Aisyah meriwayatkan bahawa kalaulah Nabi SAW terbangun pada waktu malam, maka Nabi SAW akan membaca doa yang berikut ini, yang kita baca tadi. Kita baca lagi sekali. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apakah terjemahannya? Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku. Astaghfiruka, aku memohon keampunan daripadamu li dhanbi, terhadap dosa-dosaku. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu rahmataka, kasih sayang dan rahmatmu. Allahumma, ya Allah, zidni, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Wala, dan janganlah tuzigh, engkau pesongkan, engkau condongkan qalbi, hati-hatiku, ba'da, selepas daripada idh hadaitani, engkau telah berikan hidayah dan juga petunjuk kepadaku. Wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku, kurniakanlah untukku min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmah, kasih sayang. Innaka, sesungguhnya dikau, anta, hanya dikau, al-wahhab, zat yang maha pemberi. Lalu ini doa yang kedua yang Imam Nawawi jadikan sebagai dalil boleh dibaca ketika mana bangun dan nak tidur semula. Lalu kalaulah dah bangun nak tidur semula, boleh membaca doa seperti ini. Doa yang ketiga. Apakah doa yang ketiga? Riwayat yang ke-290. Pada riwayat yang ke-290 dalam kitab Ibnu Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun pada waktu malam, kana ta'ni Rasulullah SAW idza ta'arra minal lail, bila Nabi terbangun pada waktu malam dan Nabi nak berehat semula, maka Nabi SAW akan mengucapkan doa yang berikut. La ilaha illallah. Sama-sama sahabat ikut. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawat wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Lagi sekali. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawat wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tapi kalaulah dibaca sambung, bunyi dia menarik. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Lalu ini doa yang Nabi SAW baca kerana perkataan ta'arra adalah bangun untuk seketika dan berehat semula. Daripada bab yang Imam Nawawi susun ini, perkara pertama yang kita belajar adalah tidaklah menjadi sesuatu perkara yang tercela bila seseorang itu bangun dan kemudian dia berzikir dan dia tidur semula.
ataupun dia bangun, dia solat dan dia tidur semula. Itu tidak tercela. Yang tercelanya adalah apabila kita bangun, kita beribadah dan kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Itu yang tak bagus. Itu yang kadang-kala cara syaitan nak merosakkan ibadah kita. Pada waktu itu memandang rendah, tengok ni orang lain semua senyap dia, apa tak ada pun lagi yang bangun malam, aku seorang je bangun malam. Itu yang tak bagus, itu yang tercela. Ada sangkaan, ada perasaan yang mana pada waktu itu semua orang tak bagus, aku yang bagus. Kita contohnya kadang-kala kita share sesuatu dalam grup, tak ada pun nampak orang online, teruknya yang lain tak pun bangun lagi bagaimana. Itu yang tercela. Tetapi kalaulah seseorang itu dia bangun, dia ingat Allah, dia tidur semula, sebenarnya pada waktu itu tidaklah tercela. Bahkan sebab itu Imam Nawawi susun bab ini. Yang tercela adalah bila kita bangun, ada perasaan yang kita lebih baik daripada orang lain, itu bahaya. Dan itu cara syaitan merosakkan ibadah dan amalan kita. Moga Allah pelihara dan Allah jaga kita. Lalu apakah terjemahan riwayat ini? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dikau ya Allah. Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Rabbus Samawat, Rabb dan juga pemilik Tuhan langit, wal ard dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Al-Ghaffar, zat yang maha mengampun. Lalu kita dah belajar 3 doa yang boleh kita amalkan kalaulah kita terbangun pada waktu malam dan kita nak tidur semula. Kalaulah kita nak terus bangun, tak nak tidur semula, bacalah doa bangun tidur yang kita dah belajar pada bab yang kedua, muka surat 78. Dan itu kita telah kongsikan di sana. InsyaAllah esok kita akan mula baca daripada riwayat 291 insyaAllah. Moga-moga bermanfaat, moga-moga ada kebaikan daripada pertemuan pada petang ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kita jumpa malam nanti dalam pertemuan di Telegram channel Kuliah Umar Aziz berkenaan tentang sirah dan juga kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita nak sambung bacaan tentang kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhum. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh tekan link yang berada di ruang komen ataupun untuk membuat pembelian sebagai hadiah untuk sahabat dan teman. Dan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi ingin untuk mendaftar korban di bumi Mekah, boleh juga tekan link yang ada di ruang komen. Kita jumpa malam nanti insya-Allah. Tak ada di Facebook page, tetapi hanya di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi.